Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan untuk kita Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada minggu lepas itu saya menyambung untuk tajuk insan ulul albab. Jadi insan ulul albab ni dia ada prinsip-prinsip dia. Jadi ada 10 golongan. Jadi saya ambil yang pertama ni iaitu insan ulul albab ni masuk juga orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Jadi hari ini saya masuk untuk menyambung dan mulai pada tajuk lepas tu iaitu insan ulul albab ni sama juga dengan makna insan yang mempunyai pengetahuan. Dalam hadis yang menyebut Abu Bakr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisata fatahlik. Maksudnya ughdu aliman, mulakan pagimu sebagai seorang guru, au muta'alliman atau pelajar, au mustami'an atau pendengar, au muhibban atau orang yang cinta akan ilmu. Wala takunil khamisah fatuhlik, jangan jadi orang kelima, anda akan binasa. Kalau kita tengok makna dekat sini, dalam Al-Quran Al-Karim terdapat banyak sekali ayat yang menunjukkan kepada keutamaan ilmu pengetahuan. Di antaranya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Maksudnya Allah telah menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia dua. Begitu pula para malaikat dan para ahli ilmu pengetahuan turut menyaksikan sama, yaitu Tuhan yang berdiri di atas keadilan. Perhatikan ayat yang tersebut, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan penyaksian itu dengan dirinya sendiri, keduanya dengan para malaikat, dan sesudah itu para ahli ilmu pengetahuan. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan betapa tingginya keutamaan ilmu pengetahuan dan kelebihan. Jadi orang yang berilmu ni darjatnya tinggi. Dia orang kata hari ni, oh dia tu ada ilmu. Jadi hari ni kita bercakap pun berdasarkan patah. Kita tak ada nak cakap apa lain daripada itu kan. Dia orang tahu, oh ini cakap ilmu. Orang pandai kena jaga akhlak, orang bodoh kena jaga cakap. Jadi hari ini saya pun cakap benda yang saya tahu lagi. Kita tahu kita tak boleh cakap. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Allah telah mengangkat orang-orang beriman dari golongan kamu, dan begitu pula orang yang menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi
Orang yang berilmu ni sebenarnya Allah beri satu kurnia. Beri satu kurnia. Bagaimana dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Rupanya kita ni orang berilmu ni, orang yang diberi apa disebut sini, darjat, beberapa darjat. Jadi kita tengok darjat kita punya lah. Qul hal yastawi allazi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maksudnya, katakanlah tiada serupa orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tiada berilmu pengetahuan. Surah Az-Zumar ayat 9. Itu beza orang yang tahu dengan orang yang tak tahu begitu. Kemudian dalam ayat yang lain disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maksudnya, hanya sahaja orang yang takut kepada Allah dari golongan hamba-hambanya itu ialah orang-orang yang berilmu, berpengetahuan. Jadi orang yang ada ilmu ni, orang yang takut kepada Allah, orang yang berilmu pengetahuan. Maksud surah Al-Fatir ayat yang ke-28. Dalam satu ayat lain, walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri. Apa dia ulil amri? Minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikannya berita itu kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memegang urusan pemerintahan di antara mereka, tentulah halnya telah dimengerti oleh orang yang meneliti dalam golongan mereka itu. Jadi kita dalam golongan kita faham kita macam kita kelompok Melayu, kita faham kan? Kelompok kita dari segi apa, pergaulan dia, muamalah dia, kita tahu. Jadi hukum mengenai perkara-perkara yang berlaku itu harus dikembalikan kepada kebijaksanaan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi kebijaksanaan itu ada keduanya. Apa insan itu albab, bijaksana. Bukan bijak sini, di bijaksana. Di sana itu di bijak. Orang-orang yang berilmu pengetahuan kerana martabat mereka ditingkatkan dengan martabat para nabi dalam mengikat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan, dan ada juga seperti man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhimhu rusyda. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meluaskan pengetahuannya dalam hukum-hukum agama dan akan diilhamkannya petunjuk di dalam. Maka Allah berkehendakkan kepada kita ni, kepada apa? Ilmu pengetahuan, maka Allah ilhamkan beberapa petunjuk. Dia kata bila orang sebut hari ini ulama, ustaz ke, dia faham agama, itu Allah beri ilham. Betul ke? Banyak lagi yang kita perlu bincangkan. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisan para nabi. Jadi orang yang bersebut ahli, yang boleh tahu hukum juga. Jadi itulah pewaris Nabi. Macam kita hari ini, kalau kita belajar, buang satu hukum, dua hukum, tiga hukum, sikit, maka kita waris Nabi ya. Jangan kita menghukum tidak ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu saja. Tentu tiada martabat yang lebih tinggi dari martabat kenabian. Martabat Nabi ini memang lebih tinggi lah pada martabat kita. Betul kan?
Dan tiada kemuliaan yang lebih utama dari kemuliaan mewarisi martabat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ata alayya yawma la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm." Apabila datang kepadaku satu hari, sedang pada hari itu aku tiada bertambah ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla, maka tiada akan diberkati bagiku terbitnya matahari. Hari ini kita tak dapat ilmu tersebut. Matahari tak terbit, yang kita sebut. Oh, hari ini matahari tak terbit. Jadi makna dia dekat sini, matahari tak terbit, hari ini kita tak dapat apa ilmu. Alhamdulillah kita dapat datang hari ini. Saya pun boleh nasihatkan diri saya sendiri, sama-sama kita untuk terbitnya matahari. Jadi besok kita tak tahu lagi, kita doa apa ilmu kita dapat. Baik, sabda Rasulullah SAW dalam menentukan kelebihan ilmu pengetahuan atas segala rupa ibadat dan penyaksian, kata dia, fadlul alimi alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan seorang yang berilmu pengetahuan ke atas seorang yang banyak ibadat. Abid ni apa? Orang yang banyak ibadat. Orang banyak ibadat maknanya bukan dari segi sembahyang, solat ke apa. Jadi segala penghidupan dia tu dijadikan ibadat. Macam mana tu? Laksana keutamaanku ke atas serendah-rendah orang dari golongan sahabat. Serendah-rendah orang dari golongan sahabatku. Mana daripada kita belajar ni, orang yang daripada kata pelajaran dia rendah, ataupun ada juga yang tak bersekolah, umur 40 tahun tapi tak boleh tulis nama lagi, Jadi kita macam mana pun kita tak boleh nak cakap dia awak tak belajar, tak pandai apa semua, Tapi ada benda yang kita boleh belajar daripada ni orang yang macam ni. Betul tak tuan-tuan? Cuba perhatikan betapa ilmu pengetahuan itu dipersamakan seiring dengan darjat kenabian, dan betapa pula direndahkan martabat sesuatu amalan yang sunyi dari ilmu pengetahuan, sekalipun orang yang beribadat itu cukup mengetahui dengan ibadat yang dia lakukan itu sehari-hari. Kerana kiranya ibadat itu ditunaikan tanpa ilmu pengetahuan, tentunya ia tidak boleh dinamakan. Hari ini kita solat, apa yang kita kerjakan ibadat hari ini mesti kita faham dari dia. Kita tak boleh taklid je. Itu tuan. Jadi daripada awal kita solat sampai kita beri salam tu mesti kita faham dari dia. Tak kisahlah tuan. Hari ini kalau kita datang pergi surau ni, asalnya kita kena tengok orang solat macam mana. Tengok macam mana orang solat tu, dan kita belajar. Boleh tu buat ni. Saya bagi contoh lah. Kita cerita solat jemaah. Saya pernah solat jemaah dulu. Saya jadi imam. Maksudnya kita dah sembahyang solat dah terlewat. Jadi saya jadi imam, kawan saya ni ikut belakang. Jadi ada masa saya tengah solat tu, saya rasa badan saya ni macam orang tolak. Siapa pula tolak saya ni? Okeylah, tolak lah. Saya pun ke depan situ. Jadi sampai 2 langkah, 3 langkah. Dia sekali tolak, saya ke depan. Lepas tu tolak lagi, ke depan lagi. Lepas tu dah tak tolak lagi. Jadi saya tengok, Allahu Akbar. Maknanya ada satu makmum lah di depan saya. Sebab saya tengok hari ni, kita tak ada, ini pandangan saya lah, saya tak pernah nampak kalau kita di Malaysia ni, saya nampak lah, ini cerita di Arab sana, bila saya nampak
Makmum ni ghostan. Tahu ghostan ya? Ghostan ni mundur belakang. Saya pun tak pernah lah. Kalau tuan-tuan pernah tu, bagi tahu dengan saya lah. Ghostan tu boleh lah. Maksudnya kita bergerak tu ke belakang. Itu saja. Lepas tu bila yang tu yang pertama lah yang kita dapat belajar. Boleh lah. Kita bergerak tak boleh lebih. Kemudian yang kedua tu saya tengok bila yang makmum yang masbuk ni, bila imam bisalam je kan, semua bangun kan, nak tambah rakaat apa semua kan. Jadi seorang pergi sana, seorang pergi sana, seorang pergi sana, seorang pergi sana. Tuan-tuan ada buat? Rasa kita tak buat. Kita kat situ lah Allah. Sebenarnya tujuan dia bila kita bergerak tu, walaupun satu langkah, jadi kita beri peluang kepada jemaah untuk buat satu saf. Betul lah tuan-tuan ni. Tapi tak ada buat, kita duduk sama-sama, berdiri sama-sama. Tak apalah tuan-tuan ni. Mungkin kita boleh belajar lagi, insya-Allah. Tapi saya minta tuan-tuan nanti kalau ada apa tu satu dalil ke apa kan, nanti kita bincang. Boleh tak kita ghostan? Kalau tanya saya tak pernah baca lah untuk ke belakang. Itu saja lah. Okey. Kita terus lagi. Apa Al-Ghazali kata ni? Imam Ghazali, di antara wasiat Luqmanul Hakim terhadap anaknya ialah, wahai anakku, pergaulilah para alim ulama dan rapatilah mereka dengan kedua lututmu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati dengan nur cahaya hikmat. InsyaAllah saya akan datang, saya akan masuk dalam apa ni, hikmat ni kan. Ulul albab ni ada yang disebut insan hikmat, iaitu siapa ni? Luqman Hakim. Kita akan tengok macam mana ciri-ciri apa ni insan hikmat ni. Bukan sakti hikmat. Menghidupkan hati dengan nur hikmat, sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dan langit. Ini dalam wasiat Luqmanul Hakim, ahli hikmah. Jadi kita pun boleh pesan ke anak kita. Luqmanul Hakim ni selalu pesan pada anak kita, pula pesan pada anak kita bagaimana Allah menghidupkan apa ni bumi daripada apa, tak ada apa-apa sampai ada hujan lebat dah hidupkan apa semua yang apa ni makhluk yang ada di dunia ini. Baik. Dalam hadis yang saya baca awal tadi tu, kalau kita tengok, tu alimah, besok jadi cikgu. Tak jadi cikgu pun tak apalah, kita tak boleh mengajar, kita belajar. Alimah. Tak boleh belajar, kita mendengar. Tengok je. Hari ni kita mendengar je, tak payah boleh lah, tak apa kan. Kita dengar je. Dapat 5% pun boleh. 1, 2, 3, 4. Kalau dah tak boleh belajar, tak boleh mengajar, kita belajar, tak boleh belajar, kita mendengar. Kalau mendengar tak boleh, berhormatlah itu. Kalau tak boleh hormat ilmu tu, jangan jadi langau. Semua tu tak ada. Fatahan nik ni maksudnya halakah yang apa? Yang musnah binasa. Jadi kita akan binasa. Tak boleh bagi apa? Kesenangan tapi merosakkan. Itu juga tak. Baik, yang pertama kita tengok tadi apa? Kita tak boleh mengajar, kita belajar. Jadi keutamaan belajar ni kalau tengok Al-Ghazali kata, ataupun dalam ayat Al-Quran yang berhubung dengan keutamaan belajar itu, di antaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Ayat ni kalau kita sebut dekat sini, itu jadi satu tanggungjawab besar. Dalam kampung tu Allah pilih kita untuk
untuk belajar agama. Dia ni seorang dia terpilih. Dalam kampung tu dia ni terpilih untuk belajar apa? Buat bom lah kata. Dalam ni kampung tu dia terpilih untuk boleh menghafal Quran. Jadi hufaz, boleh hafal hadis sampai 300,000. Jadi dia ni yang balik ke kampung kita untuk membantu kita. Jadi saya pun dah menjalankan tanggungjawab kampung saya. Apapun kita dah bantu dengan ayat ini. Memang selalu dipesan oleh Tok Guru ayat ini. Bila kita ni dah dapat belajar mana-mana, waktu betul balik, khususnya untuk keluarga kita lah. Khususnya untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, kalau nak besar untuk negara kita lah. Ruang kita boleh sampai. Mengapa tidak ada sekelompok pun dari setiap golongan? Ini maksud dia tadi dalam surah At-Taubah ni. Mengapa tidak ada sekelompok pun dari setiap golongan mereka itu yang berakad untuk menambahnya? Jadi tak semua orang pergi. Ada kita ni saat yang dipilih. Kemudian dalam ayat yang lain, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah para ahli ilmu pengetahuan kiranya kamu tiada mengerti. Jadi kita tak tahu, kita tanya. Dan saya kita belajar, ada tanya. Ini dalam surah An-Nahl ayat 43. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maksud dia apa? Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan baginya jalan ke syurga. Jadi hari ini kita mudah-mudahan kita ada buka satu jalan untuk syurga. Betul tak tuan? Kita dapat bincang ilmu hari ini, kita dapat buka untuk jalan ke syurga. Itu disebut dalam hadis. Li'an taghdua fatata'allama baban minal ilmi khairan min an tusalli mi'ata rak'ah. Andai kata berangkat untuk mempelajari suatu bab dari ilmu pengetahuan adalah lebih utama dari anda bersembahyang 100. Kita dapat ilmu, belajar ilmu ni lebih bagus kita utama daripada sembahyang. Contohlah hari ni tuan-tuan, bila dalam surau ni, kalau kita nampak ada sekelompok jemaah ni yang baca Al-Quran, bagi baca Quran dan dibacakan tafsir ni, nak pergi dengar orang baca Quran dengan tafsir ke, atau kita nak buat sunat-sunat sampai 100 rakaat ke kan? Ada, saya jumpa hari ni ada yang ibadat dia, amalan dia satu hari 100 rakaat. Kalau tuan-tuan kira daripada pagi sampai malam ada 53 solat sunat. Qobliyah, ba'diyah. Itu saya tuan-tuan lebih maklum. Tapi ni dia sembahyang 100 rakaat. Alhamdulillah. Kita dapat 40 solat sunat pun alhamdulillah. Syukur kita. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib di atas setiap orang muslim. Ini kewajipan kita menuntut ilmu. Sama ada dari segi formal, tuan-tuan hari ini pergi universiti semua, ataupun secara tidak formal seperti ini. Abu Darda berkata, kiranya saya dapat mempelajari sesuatu masalah, itu adalah lebih saya cintai daripada saya bangun beribadat sepanjang malam. Fikirkan sesuatu untuk akidah contohnya kan.
Ia berkata lagi, orang alim dan orang yang menuntut ilmu itu adalah dua orang yang berkongsi dalam kebaikan. Jadi belajar seorang guru dengan anak murid, dua orang. Ya. Sementara orang-orang selain keduanya adalah sia belaka, tiada berguna sama sekali. Bagi contoh macam ni, bila kita berada di mana-mana, kita cubalah berbual soal-soal agama. Jadi kalau kita tengok hari ni, duduk sana tu apa yang dibualkan? Agak ni, kita bual pasal agama, insya-Allah. Betul. Tidak jadi sisi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata pula, menuntut ilmu itu lebih utama dari sembahyang. Di banyak ulama katakan. Berkata Fatah Al-Mawsili rahimahullah, bukankah si pesakit itu bila tidak diberikan makan atau minum ubat, ia akan mati? Orang ramai menjawab, benar kata. Dia berkata pula, demikian pula lah sifatnya hati. Kiranya ia tidak diberikan hikmat, cahaya tadi itu, ilmu tadi itu, selama 3 hari saja akan matilah. Ya, ini pandangan ulama. Jadi kalau kita tak berbual hal-hal agama ini, maka hatinya akan mati. InsyaAllah 3 hari, lepas 3 hari, lepas 3 hari, 1 hari, ambil satu masa cuti. Kalau di rumah tu kita ambil hadis 40 pun cukup. Imam Nawawi tu kita baca dan panggil. Baca dengan mana. Panggil lah anak yang tu baca. Besok anak yang kedua kita baca. InsyaAllah. Sungguh tepat sekali ucapan Fatah Al-Mawsili itu, kerana makanan hati ialah ilmu pengetahuan dan hikmat. Dan dengan kedua benda itulah ia boleh hidup. Pengetahuan dan hikmat ataupun hikmah. Cahaya tadi. Ilmu tu cahaya disebut. Sebagaimana tubuh badan itu hidup dengan makanan, seorang yang tiada mempunyai ilmu pengetahuan, hatinya menjadi sakit dan kematiannya sudah pasti. Hatinya menjadi sakit dan kematiannya sudah pasti. Memanglah kullu nafsin za'iqatul maut, memanglah kita pun memang dah kena hukum mati, tak tahu bila kan. Akan tetapi ia tidak akan merasakan yang demikian itu, kerana kecintaannya kepada dunia dan kesibukannya tentang dunia itu akan melenyapkan perasaan. Jadi dunia ni tempat kita menuntut untuk dijadikan. Bukan kita sibukkan untuk menjaga perasaan perkara yang larang disebut. Kita berlindung dengan Allah pada hari di mana segala tabir akan tersingkap. Maka di hari kiamat besok, tanganmu yang cakap apa semua, mulut kita tak boleh cakap apa yang dibuat. Sungguhnya manusia itu sedang nyenyak dalam tidurnya. Disebabkan kepada manusia yang sedang nyenyak tidur. Nanti ia bila mati akan tersedar. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hendaklah kamu mencari ilmu pengetahuan sebelum ianya terakad. Terakad maksudnya apa? Dan terakadnya pengetahuan itu dengan kematian ahli. Jadi dimatikan ulama, maka hilang hari. Jadi tuan-tuan hari ini cubalah cari guru yang mana tuan-tuan yang apa yang tuan-tuan tak dapat lagi ilmu tu, pergi cari. Supaya sebelum dia ni diakad ataupun dia ni apa sebut sini kematian ahli-ahli. Seseorang kamu tiada dilahirkan sebagai orang yang sudah pandai. Betul tuan-tuan Hari ini kita lahir mana tu pandai.
Jadi kita belajar. Jadi ilmu pengetahuan itu akan dicapai hanya dengan belajar. Kita belajar. Baik, yang kedua keutamaan mengajar. Kurang-kurangnya kita dengan keluarga kita, anak kita, isteri kita. Ayat-ayat Quran mengenai keutamaan mengajar ini ialah di antaranya firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Surah At-Taubah ayat 120. Sambungan dia lagi. Hendaklah mereka memberikan peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali kepada mereka nanti, moga-moga mereka berhati-hati. Hendaklah mereka memberikan waliyunziru qaumahum. Hendaklah diri diberi peringatan. Dan tuan-tuan berdoalah supaya kita ni diberi peringatan, tak kira apa sekalipun. Itu dipanggil apa? Mensucikan hati kita. Diberi peringatan. Minta dengan Allah beri peringatan. Apa pun. Contohnya peringatan kita ni antaranya kita diberi sakit. Contoh paling mudah diberi sakit. Setelah kembali kepada mereka nanti mereka berhati-hati. Maksudnya ialah memperingatkan mereka itu dengan pelajaran dan petunjuk yang diperoleh. Wa in akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan di waktu Tuhan mengambil janji orang-orang yang diberikan olehnya kitab, iaitu hendaklah kamu sekalian menerangkan perkara-perkara yang tersebut di dalam kitab itu. Sedih kita semua. Boleh kita terangkan, insya-Allah, menerangkan perkara-perkara yang dalam kitab itu. Macam kita ni ambil ayat-ayat lazim, sebab tu kita baca makna dia dengan tafsir. Ayat lazim cukup daripada Wadduha sampai ambil ayat yang mudah-mudah. Keluarga kita dulu. Dan jangan sampai kamu menyembunyikannya. Kita tak boleh simpan ilmu, tak boleh lokek ilmu lah, contoh dia. Di dalam surah Al-Imran ayat 187. Maksudnya ialah mewajibkan orang yang berilmu itu menyebarkan ilmunya dengan mengajar. Ya, dengan mengajar. Dalam ayat yang lain, wa inna fariqam minhum liyaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada sebahagian dari mereka itu yang menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka itu mengetahui hukum. Surah Al-Baqarah ayat 140. Maksudnya menghukumkan salah atau haram orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuannya, sebagaimana dihukumkan haram pula orang yang menyembunyikan penyaksiannya. Disembunyikan apa? Penyaksian dia. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan penyaksian, maka berdosa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan berbuat kebaikan? Ucapan yang baik iaitu orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan berbuat kebaikan. Buat baik. Allah berfirman lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayat ini selalu kita. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Maksudnya kita nak beri pandangan dengan penuh hikmah. Hikmah ayat tu. Jadi
Orang yang berilmu pengetahuan ni, dia mempunyai idea yang banyak. Jadi bila kita bagi pandangan, orang semua faham. Yang tu yang kita nak. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka kandungan kitab dan kebijaksanaan. Hikmah ni daripada bijaksana. Jadi kita pun boleh cuba macam mana nak jadi bijaksana, ataupun dalam bahasa Arab disebut hikmah. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan mengajar, umpamanya pesanan baginda Rasulullah SAW ketika mengirim Muaz ke Yaman, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka minad dunya wa ma fiha. Ada kata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seorang dari hasil usahamu adalah lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya. Maka Muaz pergi nak mengajar agama lah. Kalau ada orang masuk Islam, Rasulullah kata itu lebih baik daripada seisi dunia dan seluruh ni. Lebih baik daripada macam disebut sini masuk Islam lah. Jadi kita pun hari ni ilmu ni seperti cahaya. Orang terangkan ini dia tak faham, panggil ulama ni tak faham, ulama itu tak faham. Satu dunia bagi kita. Adalah orang sapu-sampah tu cakap, kita pun faham, masuk dalam hati. Allahu Akbar. Contoh dia kan. Dia cerita satu syarikat engineering. Bila dia buat satu bangunan tu, bila kereta api lalu, bangunan dia retak. Puaslah buat kajian apa semua kan, apa cari-cari. Itulah cerita tu lah orang apa ni pakcik tu jaga kebun. Lepas tu yang bos company tu tanyalah pakcik, macam mana rumah pakcik ni tak retak? Dia kata pakcik ni buat longkang je. Jadi besok syarikat tu pendekkan cerita lah. Jadi dia buat longkang, jadi kereta api lalu tak retak lagi. Jadi seorang kita adalah ilmu. Itu sajalah. Sabda Rasulullah SAW, man alima ilman fakatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamah bilijamin min nar. Sesiapa yang mengetahui sesuatu ilmu lalu disembunyikannya, nescaya di hari kiamat nanti ia akan dikekang oleh Allah SWT dengan tali kekang dari api neraka. Itu tuan dikekang oleh Allah dari api neraka. Jadi kita ada ilmu ni, jangan diam je. Simpanlah untuk saya tak boleh mengajar. Jangan bagi dia, jangan bagi tahu dia. Kemudian disebut lagi, innallaha subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, begitu juga penghuni langit dan bumi, hatta namlata fi hujri, sehingga semut yang berada di lubangnya. Namlah ni semut, fi hujriha, di lubang, di batu. Dan ikan yang di lautan, wa hatta al-huta fil bahr, dan ikan yang di lautan, semut yang dalam lubang ataupun dalam batu itu. Dan ikan di lautan semuanya memohon rahmat bagi orang yang mengajar kebaikan kepada orang ramai. Ini dalil. Jadi kita nak mengajar ni, semua ikan semua tu berdoa dengan kita. Jadi tuan-tuan tu kita dapat sekali. Ini dia punya dalil.
Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ini hadis. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, iza mata Adam inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalannya, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah yang berterusan, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakan bagi. Jadi dekat sini mana kita punya taraf ni? Bila kita mati, sedekah jariah itu yang kita tinggalkan, ilmu yuntafa'u bih, jadi ilmu yang kita pun tak perasan yang kita ajar pun semua tu, yang kita gunakan, kita belajar, kita gunakan. Itu kita nak. Yang kita gunakan berterusan. Kalau kita ajar huruf alif, sebutan yang betul pun dikira. Tak nak cerita yang dia ngajar yang tak baik tu, tak nak cerita. Baik, seterusnya adalu alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk ke jalan kebaikan sama seperti pekerja. Kita tunjuk jalan, sama lah untuk kita menunjukkan pahalanya sama disebut sini. Ada satu sabda lagi bunyi, moga-moga Allah mencucurkan rahmatnya ke atas khalifah-khalifahku. Baginda lalu ditanya, siapakah mereka khalifah-khalifahmu? Rasulullah SAW bersabda lagi, mereka itu adalah orang yang menghidupkan sunnah, serta mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Kalau hari ini kita baru nak mula sunnah ni, sekurang-kurangnya kita amalkan sunnah ni 10 pun cukup. Satu hari 10 cukup lah tuan-tuan. Tapi ada dalil, bukan ini kita belajar betul ya. Betulnya kita makan betulnya. Ya. Sunnah ni apa? Sunnah ni. Jadi tuan-tuan, paling mudah basuh tangan, kan? Betul ya. Basuh tangan. Bukan pakai tu kan? Tu dah lepas makan. Itu piramidi punya tu, makan basuh. Itu cukup lah yang itu. Ya? Kalau kita nak lebih ke dalam sikit, kita bila makanan tu sampai, kita sebut Alhamdulillah. Yang menjadi kira rezeki kita ni, bila dah sampai sini, ngana tu, dah sampai masuk ni, baru. Semalam masih ada jumpa, dia nak makan, tiba-tiba dia punya mulut ni jadi stuck, dah tak boleh tutup, bawa pergi hospital. Dia cerita tu saya tak tahu dia saya. Ya Allah, saya tak tahu, saya nak tahu sebab gitu je mulut ni. Saya tak boleh nak cakap macam mana nak tunjuk. Ya Allah, astagfirullah. Macam mana tuan-tuan nak masuk ni? Ni memang ada rezeki depan kita ni. Tapi yang dikira tu bila dah lepas gigi tu masuk ke dalam ni, baru dikira. Alhamdulillah. Kamu nak makan ni, dah kena sambal kucing kan? Keropok lah contoh ni. Itu contoh lah. Tengok lagi. Itu sunnah tu kan. Kita dapat sunnah ni, kita ada. Dari asal ni hadis yang tinggi ya. Apa yang diriwayatkan dari Muaz, katanya, pelajarilah ilmu pengetahuan, sebab mempelajarinya kerana Allah adalah tanda takut kepadanya. Jadi tuan-tuan, hari ini saya mengajak tuan-tuan, nanti balik sama-sama keluarga kita baca surah Al-Ma'idah. Khusus ni untuk dunia hari ini lah. Baca tafsir. Tak kisahlah ambil tafsir bahasa Melayu, banyak-banyak sikit lah, dengan satu ni. Baca surah Al-Ma'idah. Nanti tuan-tuan faham. Khusus dunia hari ini.
ataupun kita kita berdoa supaya anak kita mudah menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 100 hingga 110. Ayat ni untuk guna hari ni lah, macam boleh dikatakan macam CCTV lah. CCTV. Jadi insyaAllah tuan-tuan diberi ilham, tuan-tuan boleh tahu anak kita perasaan ni kita boleh rasa. InsyaAllah cuba surah Al-Kahfi suruh hafal. Saya hari ni berusaha lah, ada anak saya tu supaya hafalkan surah ini. Jadi kat luar sana apa pun kita ada protect Allah, supaya kita takut kepadanya. Menuntutnya adalah ibadat. Jadi kita nak belajar takut pada Allah ni, menuntut adalah ibadat, menelaah adalah tasbih. Tasbih. Mencarinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah sedekah, memberikannya kepada ahlinya adalah kebaktian. Ini saya ulang balik. Ini Imam Ghazali sebut ni. Menuntutnya adalah ibadat. Kita menuntut satu ibadat, pahalanya besar. Menelaah, mana sentiasa kita ulang-ulang tu adalah tasbih. Mencarinya, kita kena cari ilmu, adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah sedekah. Dengan dok satu sedekah. Memberikannya kepada ahlinya adalah kebaktian. Ahlinya siapa tu? Warga kita. Dialah kawan dalam masa kesepian dan teman dalam masa kesucian. Itu kawan yang sebut tadi. Dialah petunjuk jalan kepada agama, jadi Allah tadi tu. Dan pendorong kesabaran dalam masa kepayahan dan kesempatan. Jadi kita kena berdoa supaya kita diberi kesempatan. Allah mengangkat setengah-setengah kaum kerana ilmu pengetahuannya, maka dijadikannya pemimpin. Nanti Allah pilih dan dijadikan pemimpin. Macam tuan-tuan kita hari ini pemimpin keluarga kita. Penghulu dan petunjuk jalan kebaikan yang diikuti oleh orang ramai. Orang yang berilmu pengetahuan itu juga menjadi model utama dalam amalan kebajikan, dicontoh segala jejak langkah. Dari dituruti segala kelakuannya. Hari ini kalau kita tengok Imam Ghazali menuntut ilmu macam mana, Imam Syafi'i menuntut ilmu macam mana, itu nanti kita akan masuk pada kuliah akan datang. Dengan ilmu pengetahuan seorang hamba itu sampai ke peringkat orang yang terpuji ketaatannya dan tinggi kedudukan. Memikirkan perihal ilmu pengetahuan setanding pahalanya dengan puasa dan menelaah setanding pahalanya dengan bangun beribadat di rumah. Dengan ilmu pengetahuannya manusia mentaati Allah Azza wa Jalla. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita ada ilmu, alhamdulillah kita dapat kurangkan kata dari segi risiko untuk kita tidak takut, untuk tidak ibadat, untuk kita tidak mentaati kepada Allah. Paling mudah sekali dalam hadis lain disebut, maksudnya kurang-kurangnya satu hari kita baca 10 ayat Al-Quran beserta dengan makna. Satu-satu. Bismillah. Apa makna? Dah cukup. Besok akan berhubung. Memperhamakan dirinya, mengesakannya dan membesarkannya. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia boleh mencapai darjat kewajiban kewarak. Warak apa ni? Kewaraan. Kewaraan ni, kalau yang besarnya takwa, takut pada Allah. Betul dia, takut kepada Allah. Depan baik, belakang pun baik. Ini contoh paling mudah warak. Depan baik, belakang baik. Kita depan ni baik, tapi bila orang tu dah belah je, tu kan. Jadi ini tak warak dia.
Dan dengannya pula manusia akan menyambung silaturahim. Orang ambil ilmu ni menyambungkan silaturahim. Dengan ilmu pengetahuan juga ia akan mengenal yang halal dan yang haram. Betul kan? Ilmu pengetahuan itu adalah diumpamakan sebagai pembimbing. Untuk fikir ada ilmu ni sebagai satu apa dipanggil pembimbing gitu ya. Manakala amalan pula menjadi pengikut, berbahagialah orang yang menerima ilham dan ilmu pengetahuan, dan celakalah orang yang terhalang dari ilmu pengetahuan. Berkatalah Al-Hasan radhiyallahu anhu, kalaulah tidak kerana para ulama, nescaya manusia sekalian sama seperti binatang. Kalau Hasan Al-Basri, tidak kerana ulama, manusia akan menjadi seperti binatang. Berbagai ilmu. Maksudnya dengan adanya para ulama mengajar manusia keluar mereka dari peringkat kedatangan dan masuki peringkat manusia. Ini kita ambil ya. Apa? Yang fardu ain. Itu. Contoh yang pertama yang saya sebut tadi itu, yang kita ambil pertama dulu, ilmu fardu ain. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini yang disebutkan dalam hadis. Yang muslim itu kita kena menuntut ilmu. Pertama iaitu fardu ain. Itu baru yang kalau kita disebut sini fardu kifayah, ada orang lain boleh buat, itu selamat. Okay, cukup sekadar itu saja. InsyaAllah kita akan sambung yang kedua, iaitu masa-masa akan datang. InsyaAllah akan panjangkan umur, sambung insan hikmat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum